Umum mengetahui rukun negara adalah merupakan dokumen asas tata cara kehidupan bermasyarakat warga Malaysia yang telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Ia bertujuan untuk membina perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum, berlandaskan kesepaduan dan keharmonian antar kaum menerusi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Menyedari hakikat pentingnya kesepaduan dan keharmonian kaum di kalangan penduduk, prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara dijadikan tunjang utama dalam pelaksanaan konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri dalam ucapan sulungnya pada 22 Ogos 2021 berkata, konsep keluarga Malaysia adalah bersifatkan inklusif, merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Malahan, nilai-nilai ini juga adalah cerminan yang cukup sempurna sebagai sebuah keluarga yang mana setiap ahlinya mempunyai semangat dan cita-cita untuk saling lengkap melengkapi, bertoleransi dan hormat menghormati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Dan pada kali ini, Forum Suara TV membawa anda terbang ke negeri di bawah bayu. Saya Jannah Jalidar dan bersama-sama saya pada hari ini adalah dua tokoh yang tidak asing lagi di negeri Sabah yang akan membincangkan mengenai konsep perpaduan keluarga Malaysia dari perspektif Sabah. Baik, selamat datang saya ucapkan untuk panel kita yang di hujung iaitu Dr. James Alin, penganalisis ekonomi Universiti Malaysia Sabah, dan di sebelah kanan saya pula merupakan seorang ketua penerangan pergerakan wanita UMNO bahagian Papar, Puan Dayang Sabrina Pangeran Jaafar. Baru-baru ini kalau saya tidak silap Puan Dayang Sabrina memenangi pidato peringkat kalau saya tak silap Piala Presiden UMNO. Piala Presiden UMNO 2021. Dan juga kalau orang Sabah mungkin mengenali Puan Dayang ni merupakan seorang pendidik Betul. yang telah berkecimpung dalam dunia pendidikan selama 15 tahun. Betul. Selamat datang kita ucapkan kepada Dr. James dan juga Puan Dayang. Dan kami ingin mengupas lebih lanjut mengenai persoalan-persoalan yang mungkin boleh kita bincangkan mengenai keluarga Malaysia ini. Dan untuk pertama, saya tujukan soalan ini kepada Dr. James. Sabah ini, Dr. James, sememangnya mempunyai keunikan budaya, adat resam dan kepelbagaian etnik. Jadi, Doktor, sejauh mana konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan ini mampu diterima baik untuk masyarakat di negeri di bawah bayu ini, Doktor? Ya, saya ingat ini adalah satu konsep yang sangat menarik sebab orang Sabah kan sudah biasa hidup dengan orang yang berbeza budaya, berbeza bahasa, dan kita memang dari dulu kan sampai sekarang kan, sama ada di bandar kan, di kampung kan, kita tidak tengok perbezaan yang begitulah. Kita memang sangat hidup dalam harmoni betul-betul lah. Kalau kita banding dengan kawasan yang lain, itu kita punya kelebihan lah. Saya ingat kalau kita di ekonomi kan, dalam bidang ekonomi ini kita anggap situasi kita menghormati satu sama lain tu kan, yang wujudkan keamanan dan kestabilan masyarakat kan, itu sebenarnya dianggap sebagai modal sosial. Ya, modal sosial ini kan perlu dia satu bahan ramuan untuk memajukan ekonomi lah. Macam doktor sendiri bangsa apa? Saya bangsa dusun. Dusun, memang asli dusun. Keluarga semua dusun. Tapi bukan 100% lah. Bukan 100% dusun lah. Ya. Baik. Jadi mungkin doktor telah merungkaikan sedikit dari sudut ekonomi. Dan mungkin bagi Puan Sabrina pula, apakah makna konsep keluarga Malaysia yang dibawa oleh Perdana Menteri kita?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian menjemput saya juga sebagai panel bilis sejalaban ni doktor di dalam rancangan kita pada kali ini. Jadi bila kita sebut tentang keluarga Malaysia itu sendiri, menyatu padukan dua hati itu pun susah kan doktor? Betul. Apalagi kita mau menyatukan begitu ramai etnik. Kalau di Sabah saya, kalau tidak silap saya ada lebih 42 etnik. Kita ada lebih 50 sub etnik, lebih 60 pelbagai bahasa. Dalam dusun tadi bila doktor kata doktor seorang yang berbangsa dusun sekalipun, tapi dalam dusun tu ada pecahan lagi. Dusun Liawan, Lutut dan sebagainya. Jadi untuk menyatukan kita ini di bawah satu payung yang kita sebut keluarga Malaysia itu pun bukan satu perkara yang senang. Betul. Jadi kita melihat apabila Perdana Menteri memperkenalkan konsep keluarga Malaysia ini, saya melihat Sabah ini adalah sebagai satu model terbaik untuk kita melihat keluarga Malaysia itu sendiri. Kerana macam yang saya sebut tadi dengan kepelbagaian kaum, etnik, bangsa, bahasa dan sebagainya, variasi ini sebenarnya menimbulkan satu rasa kecintaan sebenarnya. Bagaimana kita menerima, iaitu saling penerimaan antara bangsa yang berbeza, bahasa yang berbeza, tapi kita saling menerima, saling menghormati dan kita boleh hidup dengan satu rasa kita okey tanpa perlu ada rasa prejudis, ada rasa resis. Dengan yang Sabah ini sejak tahun 1963 bila kita masuk membentuk Malaysia itu sendiri, kita sudah menerima konsep keluarga Malaysia ini sekian lama. Betul. Jadi saya bagi contoh paling mudah, kalau di Sabah pada hari Jumaat ada setengah tempat masjid dan gereja bersebelahan. Betul kan doktor? Pada hari Jumaat orang di gereja akan buka pagar untuk orang Islam menunaikan solat Jumaat untuk parking di situ. Dan orang pada hari Ahad pula di masjid pagar dibuka untuk memudahkan pula orang meletakkan kenderaan bagi pengajian Kristian sembahyang pada hari Ahad. Jadi ini adalah satu model untuk kita melihat keluarga Malaysia ini yang unik, yang bukan semua tempat ada dan boleh terima. Menerima seseorang ataupun orang yang berlainan bangsa, berlainan etnik dan sebagainya ini bukan satu yang kita boleh beli dengan duit. Imarat doktor. Sebab macam saya sendiri walaupun saya berbangsa Brunei, tetapi dalam bangsa Brunei ini ada lagi nenek saya yang berbangsa Cina, ada berbangsa dusun. Jadi orang bilang saya pun boleh logot-logot juga bercakap dalam bahasa dusun sedikit. Jadi kepelbagaian ini sebenarnya yang kita boleh nampak. Kalau orang di luar sana yang mungkin bukan daripada Kepulauan Borneo, Sabah dan Sarawak yang multiracial ini, bolehlah datang dan melihat sendiri keunikan kita yang bila hari Christmas ada yang orang bertudung juga datang meraihkan, pada hari raya yang bukan Muslim juga meraihkan. Kita meraihkan perbezaan itu dalam satu keluarga Malaysia. Apa yang tadi Puan Dayang katakan tu memang betul, sebab kalau di Sabah ni memang kita meraihkan semua bangsa, kaum dan agama di sini. Berbeza sebenarnya yang kita lihat di Semenanjung, kerana mungkin di sini telah dipupuk perpaduan tu sudah lama dengan kepelbagaian etnik dan sebagainya. Jadi doktor, mungkin doktor boleh ulas sedikit perbezaan konsep keluarga Malaysia ini dengan dahulunya kita ada satu Malaysia yang dibawa oleh Datuk Seri Najib Razak atau bangsa Malaysia oleh Tun Dr. Mahathir dulu. Apa mungkin doktor nampak perbezaan? Beza secara prinsip mungkin dari sudut yang sebelum ini dia mau kita membentuk identiti sebagai negara bangsa. Dia memberi tekanan yang begitu. Tapi di bawah Perdana Menteri yang baru, dia melihat bukan dari segi pembentukan negara bangsa, tapi dia melihat dari segi keunikan setiap perbezaan itulah. Dia anggap dia mau itu dikekalkan, mungkin dikuat lagi lah, diperkuatkan. Saya ingat itulah dia punya bezalah. Mungkin apa yang doktor katakan tu, yang kita punya kepelbagaian tu mungkin
dia lebih kurang dengan konsep-konsep yang sebelumnya atau macam mana? Ataupun ada beza lagi yang keluarga Malaysia pada kali ini? Saya ingat itulah beza dia lah. Ya, ya sebab kita boleh lihat ada negara yang lain yang mereka juga majmuk kan, seperti di Indonesia dengan Thailand, tapi mereka tidak suka menekankan perbezaan itu. Dia tidak mau orang Thai itu Cina sangat. Dia tidak mau orang Indonesia itu Tiongkok, orang Tionghoa. Tidak, Asimilasi, dia dokter. tidak galakkan dia membuka sekolah sendiri. Walaupun dia tidak menghalang kuil-kuil itu wujud, tapi dia juga tidak memberi galakan. Berbeza dengan dasar kita. Dasar kita ialah kita hidup sama-sama. Kita kita trust apa panggilan? Kepercayaan. Nah, kita percayalah. Sebab itu trust ni dia diwujud berdasarkan masa dan interaksi kita lah. Maksudnya makin banyak interaksi di antara orang yang berbeza itu makin kuatlah atau kepercayaan itulah. Tapi di negara yang mengamalkan asimilasi yang macam di Thailand dengan Indonesia itu kan dia tidak mau begitu. Dia cakap semua orang tinggal di Indonesia itu orang Indonesia. Tidak boleh ada bangsa nama Ya. itu tidak boleh ada engjo. Iya. Dia begitu. Orang Thailand pun sama juga. Sebab itu kalau kita nampak di Indonesia, Cina pun cakap bahasa Indonesia. Walaupun dia simpan nama Cina dia, betul. tapi dia gunakan nama Indonesia begitu. Betul. Macam itu apa kan? Dia ejaan dia nampak macam bukan Cina kan. Bukan Cina, ya, betul. Tapi kita tidak menafikan perbezaan kita. Mereka mau menafikan sebab dia mau wujudkan identiti negara bangsa yang kuat begitu. Bukan. Dan satu lagi kita ingatlah orang Sabah kan. Kita ingat walaupun kita berbeza dalam semua aspek cara makan kita, makanan kita pun lain kan. Tapi itu tidak bermaksud kita tidak percaya satu sama lain dan kita tidak boleh hidup sama-sama. Tidak semestinya, dan itu tidak bermaksud kita berpecah. Walaupun berbeza itu bukan maksudnya berpecah. Maksudnya ada ramai orang kan dia cakap di Sabah banyak parti politik. Macam kalau orang pengundi ini dia boleh shopping. Kalau tidak suka UMNO, pergilah sana DAP. Tidak DAP, pergi sana Bersatu. Kan orang-orang bilang kan, kalau orang Semenanjung datang, apa ini orang Sabah ini, dia bilang satu parti tidak boleh duduk sama-sama, lain parti, semua orang ada parti sendiri. Itu sebenarnya pemikiran yang sempit. Kan? Tidak bermaksud kita ada parti politik yang banyak, kita berpecah. Ya, tidak begitu. Ya itu saya ingatkan mungkin niat apalah PM Sabri lah mungkin. Saya rasa lah. Jadi saya suka dengar tadi yang doktor bilang kepercayaan, trust untuk menyatukan keluarga Malaysia ni. Jadi mungkin Puan Sabrina boleh ulas sedikit. Keluarga Malaysia ini mengenakan 3 trust utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Jadi mungkin boleh Puan huraikan sedikit maksud 3 trust ini dalam memacu kemakmuran negara kita ni. Baik. Bila kita sebut tentang 3 dasar utama tadi, dia sebut tentang keterangkuman, inklusif, kemudian kita ada kebersamaan dan kesyukuran. Kita mahukan nilai-nilai inilah yang sebenarnya mengikat kita. Mengikat kita menjadi satu keluarga Malaysia yang mana saya tidak perlu menjadi bangsa dia untuk membolehkan saya diterima. Saya tidak perlu menjadi bangsa jana untuk membolehkan jana menerima saya sebagai kawan. Jadi perbezaan-perbezaan inilah yang kita raikan untuk mengikat kita menjadi satu bangsa yang kita okey. Saya sendiri boleh ceritakan sedikit. Dahulu semasa di universiti pernah orang seagama dan sebangsa dengan saya mempersoal. Sebab dalam kami punya kumpulan itu ada 8 orang berbangsa Cina, geng saya ni 8 orang berbangsa Cina, kami Melayu cuma 2 orang dan ada some of yang dusun dan sebagainya. Jadi orang Melayu ni bercakap dengan saya, kau ni dah kehabisan kawan kah?
kenapa perlu berkawan dengan orang yang bukan sebangsa dengan seagama begini? Jadi saya punya jawapan pada masa itu, adakah apabila saya berkawan dengan mereka itu menjadikan saya menukar bangsa saya, menukar agama saya? Kan? Jadi lama kelamaan orang mula melihat bahawa wah, Sabah ni begini. Orang sudah yang daripada luar, daripada Sabah ni sudah tidak melihat oh kita ni Sabah for Sabahan sahaja, tapi skopnya dengan lebih luas. Jadi apabila kita melihat begini, keutuhan negara itu diikat dengan nilai rasa keluarga tu, bah. Walaupun kita bukan satu bangsa, tapi saya menganggap doktor walaupun di sebelah ni oh kita saudara, bah. Kita satu Sabah, bah. Seperti mana bila kita pergi negeri lain akan cakap oh dorang ada klik-klik, oh klik Unite, unite kan. Jadi bila kita di sini kita pun mau cari contoh, saya suka ada pernah melihat satu video ni. Kejadian tu berlaku di London. Bila orang ni bertanya, dia kata where are you from? Tiba-tiba dia termelatar dalam bahasa Sabah. Kau ni Sabah apa pula? Jadi kan dia macam identiti Sabah tu macam mana kau pergi pun kau tidak boleh tukar, bah. Jadi penerimaan kita ni inilah yang menjadikan keluarga Malaysia kita ni bila kita berada di luar, kita sebut saja kita Malaysia, orang akan tahu kita memang orang Malaysia. Sebab carilah di mana-mana negara di dunia yang boleh duduk sama, multi-racial, multi-agama begini ni boleh duduk dengan aman, bah. Kan? Okey? Dan itulah bila kita sebut kita punya rasa membantu. Walaupun kita berlainan agama, berlainan bangsa, tapi kita tidak banyak viral sekarang ni. Contoh kereta yang orang yang berbangsa Cina mati tepi jalan, orang Melayu tolong. Yang daripada orang Melayu punya kereta mati, orang bangsa India atau bangsa lain pun tolong. Jadi maksudnya kita di Malaysia ni kita sudah menerima, bah, budaya keluarga Malaysia ini sedikit slowly, tetapi kita sudah mula terima. Jadi pada saya apabila kita menyemaikan budaya kebersamaan ini, maka lebih mudah konsep keluarga Malaysia ini untuk diterima. Kemudian bila kita hidup dalam suasana harmoni, bukankah itu akan menjana ke semua sistem-sistem social fabric of the society yang kita ada ini lebih nampak bagus. Dari segi ekonomi kita saling menyokong, dari segi sosial kita juga menyokong pendidikan dan sebagainya. So itulah pada saya bila kita melihat perubahan-perubahan dalam sistem yang ada sekarang ini, apatah lagi dengan implementasi keluarga Malaysia ini sebenarnya memacu negara kita menjadi lebih baik. Dan konsep kesyukuran ini apabila kita punya rasa syukur yang tinggi, bila kita hidup dalam keadaan aman dan keadaan tenang. Sebab itulah dalam Quran pun sebut fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi hendak kita dustakan? Tuhan bagi kita itu, Tuhan bagi kita ini, cuma tinggal kita bersyukur saja, kan? Jadi bila tiga konsep tadi ni, keterangkuman, kebersamaan dan rasa syukur itu mendasari hidup kita sebagai rakyat Malaysia, pada saya konsep keluarga Malaysia ini akan dilihat sangat tercapai. InsyaAllah mungkin bukan sekarang nampak dia punya kesan tu dengan lebih jelas, tapi in the future insyaAllah saya rasa akan nampak berjaya. Tadi Puan Dayang bilang membantu dalam sektor ekonomi keluarga Malaysia ini. Mungkin doktor boleh huraikan sedikit sejauh mana konsep yang dibawakan ini, keluarga Malaysia ini mampu membantu dari segi pertumbuhan ekonomi di negara ini. Seperti yang dari awal tadi saya sebut mengenai modal sosial. Bila kita hidup dalam masyarakat majmuk dengan aman begini kan, wujud kestabilan, dan itu dengan secara langsung akan membantu kita membangunkan negara lah. Dalam semua aspek saya ingat itu sangat penting. Kalau tidak kan, kalau pertelingkahan itu sentiasa berlaku kan, gara-gara bahasa berbeza, kan salah komunikasi pasal satu orang bahasa ini, satu orang bahasa itu kan. Tapi kita ada bahasa kebangsaan juga kan. Kan kita juga guna bahasa Inggris. Dan kalau ada orang dusun boleh cakap Bajau, dia cakap Bajau lah. Betul. Nah, kalau saya pandai cakap Brunei, saya cakap Brunei lah. Kan? Lagipun saya suka hidup di dalam masyarakat majmuk pasal apa? Saya ada banyak pilihan makanan. Betul. Itu penting. Hari ini saya mau makan makanan Cina, saya pergilah kedai Cina. Betul.
Saya mau makan makanan orang Bajau, saya pikirlah kedai Bajau. Betul. Kan? Tapi kalau macam sana Korea, dia makanan Korea aja. Tidak ada juga kita dipandang serong kan dokter kalau masuk di kedai makan. Iyalah, lagipun pasal kita accommodate bah, kita paham kan. Contohnya kalau saya tahu ke kedai makan kan, dia kalau kedai makan kita kan dia ada corner-corner dia, kan? Oke, kedai Cina dia sana dia memang dia tidak apalah sajikan makanan yang bukan halal. Betul. Tapi di tepi-tepi itu dia ada penjajah bebasnya. Dia menjual satenya, menjual apa yang soto kan. Betul. Tapi Betul. makanan itu dari segi makanan saja kan kita sangat bertuah lah. Sangat bertuah sebab kita ada banyak kepelbagaian tau. Budaya semua. Ya, itu yang bila kita pergi ke negara yang lebih kurang sama komposisi kaumnya, kita rasa kan macam saya rindulah sana Sabah kan banyak pilihan kan. Bukan itu saja. Kalau masa kita perayaan macam cikgu bilang tadi kan, macam Christmas kan akan datang sudah Christmas. Betul. Kalau kami Christmas kan kita ada yang makanan halal, Betul. ada makanan tidak halal. Betul. Lepas tu bila dalam majlis perkahwinan pun samalah. Betul. Kalau perkahwinan tu di masjid, kita yang tidak Islam pun kita pergi. Pasal orang yang kahwin tu anak kita, kakak kita kan. Betul. Ya, kenapalah. Kalau dia orang kahwin di gereja pun bolehlah nampak orang yang bukan Kristian datang. Kan? Cikgu? Ya, tapi itu dulu saya pun sekolah di Semenanjung, saya tidak pernah ada nampak di gereja ada orang pakai tudung datang. Tapi di sini itu biasa. Ya, itu sangat biasa. So itu saya ingat kita mesti kekal lah, tidak boleh kita macam take for granted lah. Tidak boleh. Itu dia memerlukan kita usahakan untuk dia kekal lah. Bukan bilang kita memang kita dari dulu begitu, kita tidak perlu buat apa-apa. Ya. So, kadang-kadang kalau semangat perkauman atau semangat kenegaraannya jadi kuat, dia boleh menjadi dia mengancam kestabilan masyarakat itu. Ya, dia boleh to exclude apa ini? Ini kita. Itu mereka. Dia exclude, dia halang lah, dia hadang lah, dia tutup. Ada dinding pemisah dia. Kita tidak mau sampai sana lah. Ya, kita suka kita berbeza. Tapi pada masa yang sama kita juga menyambut orang yang datang dari luar. So itu kita dari dulu lah sejak sebelum kedatangan bangsa Cina ke bangsa yang kaum dari Indonesia ke dari Filipina kan. Kita menerima sampai sekarang ni kan penduduk kita 3.4 juta ni. Dekat 1 juta tu bukan orang warga negara Malaysia. Betul. Kita tidak ada bunuh dia. Betul. Walaupun kita nampak orang sana yang kita tahu bukan warga negara, kita dah baling batu. Betul. Kita dari dulu memang meraihkan perbezaan, kan doktor? Ya, kita memang menerima. Kita tidak xenophobic. Xenophobic macam benci orang asing kan. Ya, walaupun sentimen tu ada dalam politik ada. Dia cakap ini pada parti lah ini kan ada. Itu natural, tapi tidak sampai kita ada keganasan. Jangan kasih spak bah. Jangan spak, jangan mula tu spak. Maksudnya kepelbagaian bangsa etnik ni semua memang dari dulu lagi di Sabah ni sudah mengamalkan. Maksudnya konsep keluarga Malaysia tu maksud doktor sudah sekian lama dibuat di sini. Masa rusuhan 1969, dia tidak merebak di sini. Betul. Walaupun kita begitu bukan jauh sangat. Yalah. Satu lagi masa tahun 85 lah. Kita ada rusuhan sedikit kan? Ada pertukaran kerajaan kan? Pada masa itu betul. Daripada PBS ke UMNO ya. Masa itu kita ada rusuhan, tapi itu rusuhan kan yang menariknya kan, rusuhan itu kan cikgu ataupun boleh tengok itu video dia, ada orang buat dokumentari. Dia tidak ada keluar yang Cina bunuh Bajau, Murut Bajau, tidak. Ya, ada bom sana meletup lah. Tapi dia itu satu saya ingat kan sangat menarik itu fenomena itu kan. Ada pergolakan
di perjalanan, tapi dia tidak sampai macam yang di Semenanjung dulu kan. Betul. Ataupun di Singapura. Dulu di Singapura pun sama teruk sangat kan masa tahun 69 kalau tengok sejarah dia kan. Betul. Doktor, mungkin kita mau ulas sedikit mengenai pembentangan bajet baru-baru ini, Doktor. Kalau PM ada begitu, dia menitik beratkan konsep keluarga Malaysia ni. Jadi mungkin mengapa ini dilihat penting sehingga PM berulang kali menyebut konsep keluarga Malaysia ni masa pembentangan bajet baru-baru ini, Doktor? Okey, saya ingat selepas dia ambil alih kan daripada Perdana Menteri yang sebelum, dia juga salah seorang pelakon dalam pertukaran politik. Jadi dia boleh nampaklah kalau dia mau melaksanakan semua idea dia kan, dia kena perlu ada kestabilan lah. Dia kena buat kawan dengan pembangkang, dia kena buat kawan, kalau tidak dia kena gantilah. Betul. Nah, lagi satu penting ialah kita sekarang masih dalam COVID kan. Waktu ini COVID kan, kita perlu kestabilan. Betul. Apa jadi kalau kita macam di Thailand, orang Thailand masa COVID dia pergi demonstrasi. Ya, betul. Pasal dia mau cakap Perdana Menteri dia tidak percaya. Ya, dia tidak lagi percaya dengan undi. Dia tidak lagi percaya dengan parti politik. Dia cakap kita guna kuasa orang, people power dia cakap. Tapi kita oleh kerana inilah saya ingat PM Sabri dia fikir begitu bagus, dia buat cepat-cepat begini kan. Betul. Lagipun dia ada sejarah. PM Sabri sebelum dia jadi PM dia ada sejarah. Pasal dia orang politik, dia cakaplah apa yang boleh dapat undi. Dia pernah cakap kan dulu ada kes dia kan, yang dia mau ganti Plaza Loyat. Itu dia cakap Cina punya perniagaan, kita bikinlah yang Bumi Putra punya plaza. Tapi itu dia politik lah, itu dia punya strategi kan. Nah, tapi mungkin saya harap dia sudah dia sudah fikir kan itu tidak begitu bagus lah. Mungkin boleh tambah sikit lah Jana bila sebut tadi tentang cara Perdana Menteri kita ni yang berhormat Datuk Ismail Sabri ni berfikir tindakan beliau untuk membuat Memorandum of Understanding MOU dengan Pakatan Harapan itu pada saya personalnya adalah satu tindakan yang bagus. Kerana pada saat pandemik ini rakyat mau melihat kestabilan macam yang Prof sebut tadi. Kita tidak mau, rakyat sudah muak, sudah fed up dengan politicking yang tidak henti. Semua benda dipolitikan. Jadi pada saya apabila MOU itu ditandatangani, maka rakyat memberikan sedikit kepercayaan kepada kerajaan yang ada bahawa kerajaan ini adalah satu kerajaan yang memikirkan tentang rakyat. Pada saya, kerana kalau MOU itu tidak dilaksanakan, pergolakan demi pergolakan memang tidak akan berhenti. Namanya juga manusia, semestinya tentang kuasa dan sebagainya, of course itu akan menjadi satu isu yang utama. Tetapi apabila tindakan yang dibuat oleh Perdana Menteri ini saya lihat sangat bagus, kerana ini adalah titik permulaan rakyat melihat apabila semua ahli-ahli politik ini juga sebenarnya berusaha untuk mengenepikan pandangan dan ego mereka demi rakyat. Pada awalnya dulu kita di samping permulaan pandemik itu sendiri kucar kacir juga kan dengan bantuan dan sebagainya. Jadi apabila ini berlaku, maksudnya bantuan walaupun daripada pihak pembangkang juga mereka terima kepada rakyat mereka, dan begitu juga daripada kerajaan kepada rakyat. Itu sendiri. Terima kasih. Doktor, mungkin doktor boleh ulas sedikit bagaimana konsep keluarga Malaysia ini boleh mengukuhkan ikatan antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia, ketiga-tiga ini. Ya betul. Sebab Sabah dengan Sarawak penduduk dia ada lebih kurang 6 juta aja. Selebihnya itu di sanalah di Semenanjung. Sana orang ramai kan. Sini kita masih sikit lah. Jadi memanglah kalau kita sini lebih aman. Tapi macam saya cakap tadi kan, walaupun kita punya politik punya kan boleh ubah-ubah, sangat dinamik. Betul. Ya, bukan maksudnya kita mau huru-hara lah. Itu sebenarnya itu petanda bagus. Itu maksudnya demokrasi kita pun
berjalan. jadi exciting, Pak. Bosanlah kalau tidak ada perubahan kan. Dari kenaikan sampai keturunan tiada kata. Ya, mana nanti macam mana pula kan, macam apa itu sana Syria itu kan, bapak dia jadi perdana menteri, anak dia jadi perdana menteri, itu Bashir apa itu siapa nama dia tu yang kena kayak orang dia marah itu kan. Ataupun macam North Korea kan, langsung tidak perubahan. Yang Cina itu pun yang satu parti komunis, satu saja parti pun ada perubahan. Dia orang walaupun satu parti, dalam parti itu ada persaingan yang sangat sengit. Apalagi apatahlah kita kan banyak parti. Itulah syok lah, itu seronok bah orang bilang, orang sampai bilang syok kan. Exciting bah. Jadi Puan Dayang mungkin boleh ulas mengenai konsep ini. Adakah konsep keluarga Malaysia ini diterima baik oleh orang Melayu dan masyarakat Bumi Putra yang sebelum ni mereka tidak begitu gembira dengan konsep Satu Malaysia, terutamanya dalam perspektif di negeri Sabah kita ini? Okey, untuk menimbulkan rasa cinta macam yang saya sebutkan tadi itu kan, kita kena work on it, macam yang doktor cakap. Kita tidak boleh tunggu, kita tidak boleh biarkan, kerana pada masa ini, hari ini kita juga sudah mula melihat bibit-bibit mula mau start kasih spark di sana, trigger di sini. Jadi ini yang kita tidak mahu. Jadi untuk work on it, kita juga kena bersedia untuk melakukan perubahan itu. Pada pendapat saya lah, sebab orang kata untuk berasa selamat di bawah satu payung yang kita panggil keluarga Malaysia ini, saya rasa semua pihak perlu memainkan peranan. Bukan hanya satu parti, contoh macam yang bila Prof sebut tadi, saya suka juga menyebut Parti Barisan Nasional itu juga adalah kita boleh sebut antara juga contoh keluarga Malaysia itu sendiri, kerana di dalamnya itu ada kepelbagaian parti. Kan bukan hanya macam UMNO di Sabah, saya bagi contoh paling mudah, UMNO di Sabah bukan hanya dianggotai oleh orang Melayu Bumi Putra saja. Tetapi UMNO di Sabah uniknya dianggotai oleh orang Dusun. Betul kan? Jadi maksudnya apabila parti-parti itu sendiri juga sanggup berkompromi, memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing bertoleransi, pada saya konsep keluarga Malaysia itu akan lebih diterima. Sebab kita tidak mahu, kita bukan memaksa, macam saya sebut di awal tadi, kita bukan mau membawa satu bangsa menjadi bangsa lain, tetapi kita menerima, saling bertoleransi. Itu saja. Baik, kesimpulannya dengan mengadaptasi rukun negara, maka kerajaan berusaha sedaya upaya untuk mengharungi detik sukar yang tercetus ekoran penularan pandemik COVID-19 baru-baru ini dengan menyatukan kesemua rakyat di Malaysia ini. Jadi melalui kesepaduan dan keharmonian ini, ayolah kita semua untuk bersama-sama memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing dengan mengekalkan institusi kekeluargaan, melangkaui sempadan agama dan juga bangsa. InsyaAllah negara ini akan mampu pergi dengan lebih jauh lagi. Kebersamaan kita untuk memahami aspirasi ini dan juga menterjemahkannya dalam kehidupan seharian adalah sangat-sangat dituntut agar aspirasi yang diinginkan ini dapat direalisasikan secara lebih sempurna dan mantap. Benarlah imajinasi tentang aspirasi bukanlah hanya halusinasi. Oleh itu, marilah kita bersama-sama melaksanakan peranan masing-masing sebagai sebuah keluarga Malaysia melalui saluran dan kaedah komuniti masing-masing. Ini bagi memastikan kita semua berjaya menang di kemudian hari dan juga warga Malaysia keseluruhannya hidup bersepadu dan berharmoni selama-lamanya di bawah keluarga Malaysia. Sifat berbalah, racun berduri, merosak negara, sengsara rakyat, Pak Long Mail, gelaran diberi. Keluarga Malaysia, ayuh kita hayati. Saya Janah Jaridar mewakili semua tim produksi menyusun Jari 10. Sekiranya ada salah dan silap sepanjang forum kita ini, kami mohon maaf dan semoga kita bertemu di lain hari bagi membincangkan topik dan isu semasa demi wacana minda kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.